Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Senang. Wang ataupun duit kita ke jalan yang Allah ridha. Dan kata Imam Haddad ni, bila Allah beri duit banyak kepada kita, rezeki banyak, daripada macam mana kita nak dapat kemampuan, macam mana kita nak dapat kekuatan, Allah senang amat, untuk menjaga harta kita tu yang banyak tu. Kerana kata Imam Haddad, zaman ni payah dah nak cari benda yang halal. Duit banyak, nak belanja untuk yang halal, halal tak banyak sangat zaman ni, kata Imam Haddad. Maksudnya duit banyak, kena ada kekuatan sama tahan nak belanja tu, tahan nak beli-beli tu. Tahan apa? Tahan daripada membeli perkara yang syubhah ataupun haram. Selesai. Kadang-kadang mewah sangat, beli sampai benda yang haram, benda syubhah. Semua nak try, dia panggil. Kedai ni aku nak pergi, kedai ni aku nak pergi. Semua kedai yang orang kata sedap, semua aku pergi. Orang beriman, semua kedai yang orang kata semua kedai yang orang kata yang kata sedap, dia tak pergi semua. Dia hanya cari kedai-kedai yang halal, bersih, tak ada syubhah dan haram. Dan orang yang masak itu adalah orang yang amanah, orang solat, orang beriman kepada Allah SWT. Syekh kita cerita, baru ni dengan Syekh pergi Melaka, duduk cerita sembang macam lah. Syekh kita buat tu dia pergi Jepun dulu, susah nak cari makanan halal. Syekh bila cerita pasal Jepun semua ni, kita ni jenis makan-makan ni kita sensitif sikit, tak dapat makan dulu. Kalau makan okey, kita pergi Jepun. Syekh, makanan halal senang jumpa. Syekh tak payah. Payah dalam hati tu tak pergi dah Jepun, memang tak pergi. Ataupun kita pergi, niat nak pergi, insya-Allah kita bawa bekalan sikit. Beras agak-agak sikit. Bawa lah apa yang boleh makan senang. Allah senang. Syekh kata payah. Satu hari tu Syekh kata dia ikut map, Google Map ni. Tulis halal food lah. Cari sampai berapa km Syekh kata jalan. 2 km ke jalan, jauh lah. Sampai masuk-masuk tulis halal food. Food halal ke halal food? Halal food lah kan, yang betulnya. Macam mana cikgu masyarakat kita dah? Betul lah. Okay. Tengah juga bahasa Inggeris ni, tapi lama lah tinggal, tak apa ingat lah. Okay, zaman sekolah dulu lah. Jadi Allah senang amat, dapat masuk kedai halal food tu dah. Masuk makanan yang halal lah. Masuk tengok dia jual macam biasa lah, itu ini apa makanan. Ingat nak makan dah lah. Ustazah Mahani tanya apa? Kamu ni Islam tak? Macam mana you are Muslim? Macam mana you are Muslim? Macam tu lebih kurang. Dah tak maksudnya semua. Kalau jamak dia maksudnya semua tu macam mana? You all. Kalau you seorang lah. Dia panggil apa? Kalau dalam bahasa dia panggil apa? Bahasa Inggeris ni ada apa? Kalau present tense apa tu semua tu yang lepas, yang apa semua depan kan? Yang kalau banyak ramai tu dia panggil apa? Past tense. Yang depan past tense, yang depan present tense, future. Yang ramai itu apa dia? Yang kena plural, yang kena tambah S apa semua tu. Kena tambah S kan? Ada yang kena tambah S. Tak ada? Kena S bukan dia? Tambah S belakang tu apa dia? Itu untuk apa itu? Yang ramai plural. Apa? Plural. Apa susah sangat soal ngaji lah. Plural. Macam mana? Plural. R. Susah. Plural. Okay. Kalau bahasa Arab senang, jamak. Dia panggil jamak. Jamak ni maksudnya 3 ke atas lah. Jamak. You all Muslim. Macam tu lah lebih kurang tanya. Betul tak? Dia jawab tak. Kami ni bukan Muslim. Non-Muslim lah. Maksudnya makanan halal tapi orang bukan Muslim yang buat. Yang bukan Islam yang buat. Syekh dengan Ustazah pun keluar cari kedai lain. Ni maksudnya pentingnya mencari makanan kedai yang bagus-bagus, yang halal, dan orang buat tu pun orang yang bagus, orang mukmin. Orang beriman betul. Kalau orang kata semua kedai sedap, dia tak pergi semua. Kalau orang kata 10 kedai di dalam Al-Ustaz sedap, dia tak pergi 10. Dia cari yang betul, dia yakin saja. Tu orang beriman. Orang yang lemah iman dia, orang ikut nafsu dia dan bermewah-mewah dengan dunia, tidak ada warak, 10 dia pergi. 10 dia kata sedap.
Orang beriman dia tengok 10-10 tu yang tak orang nak halal ataupun syubhah, yang orang yang tak tutup aurat, orang yang macam tak semayang ni pun contoh, yang berniaga tu dia tak lalu makan walaupun paling sedap orang kata, rasa nak muntah tu dah, melukai tu dah dia panggil bahasa Kedah. Itu iman dia panggil. Kerana iman ni dia boleh rasa benda-benda yang syubhah, benda-benda yang haram. Iman ni dia ada kekuatan firasat dia panggil. Makin kuat iman kata ulama, makin kuat firasat. Tengok pun tahu dah syubhah, walaupun tak tengok siapa masak. Tu bila iman dan firasat yang sangat kuat. Kalau firasat lemah-lemah sikit, cukuplah kita tengok orang masak macam mana, kedai dia macam mana, cukup. Dah tahu dah maksudnya ini halal, alhamdulillah, okey, bagus. Allah senang. Dan orang beriman yang betul-betul ialah beriman ni, kebiasaan sifat dia apa? Kalau kedai tu halal, bagus, dia hanya makan kedai tu kan? Kedai lain tak pergi dah. Walaupun biasa-biasa saja masakan. Tengah hari dia mesti makan situ kan? Orang tu jom try makan kedai lain pula. Dia kata aku tak yakin. Allah senang. Kita ni orang Melayu Islam ni cukup dah kot pakai rempah babas, pakai rempah Islam banyak Muslim. Duk babas lagi tak tahu. Mungkin sedap babas tu, wallahu alam lah kan. Tapi yakinkah kita dengan apa yang mereka letak dan bagaimana orang yang buat tu? Allah senang. Dia kalau orang bukan Islam masak ataupun jamu kita makanan yang halal, boleh makan tak? Harus makan. Harus makan. Harus. Dari segi warak lah tak makan, sebab ada risau-risau dia tu dah. Dari segi hukum fiqah, orang bukan Islam, dia masak mi goreng, mi tu pula mi yang halal. Dia pun hudang pula. Nak mi pula dah. Ataupun dia pun ayam yang halal, yang sembelih apa semua lah, orang Islam sembelih. Boleh makan tak? Bukan Islam masak yang halal, boleh makan tak? Boleh makan, harus. Harus, tak masalah apa. Jiran kita bukan Islam, dia ajak kita pergi makan rumah dia nasi tengah hari. Dia buah sotong, dia buah udang, dia buah daging, makan tak? Makan tak? Harus tak haram, harus. Yang haram bila orang bukan Islam masak yang haram, baru haram makan. Ataupun orang yang Islam masak makanan yang haram, baru haram makan. Tapi yang kita bicarakan warak, yang berhati-hati, yang Rasulullah sendiri ajaklah hadis. Lebih dalam hadis Rasulullah bersabda, makanlah kamu daripada makanan orang bertakwa. Orang bertakwa, orang mukmin ni yang taat kepada Allah, yang sembahyang apa semua ni, kau makan daripada makanan dia. Ada yang apa yang dimasak, apa yang disediakan. Itu lebih selamat untuk iman dan juga hati kita. Bersih, confirm insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Kata Imam Haddad, kalau andai Allah luaskan rezeki untuk kamu, tapi macam mana pula kamu nak ada kekuatan untuk Allahumma salli ala Muhammad, tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang syubhah atau haram. Kalau Allah luaskan rezeki kamu, kata Imam Haddad, bagaimana kamu nak dapatkan kekuatan untuk pilih yang halal saja? Kerana zaman ini banyak dan payah nak cari benda yang halal. Ni zaman, kata Imam Haddad, zaman Imam Haddad ni dah payah nak cari benda yang halal. Banyak syubhah dah. Kita nak bagi anak kita makan tu kena pilih sama. Anak-anak dah ni tak mau dengar cakap, ketegang sangat, perangai tak elok, mayang tak mau, kadang punca mak ayah. Punca apa? Bagi makan anak syubhah dan haram, walaupun dia rasa halal. Coklat kadang tak ada coklat halal pun, dia paling kurang jakim letak halal pun cukup dah, tak apa dah. Paling kurang lah dia panggil. Nak warak lagi, tengok bahan terus. Bahan ni aku tak yakin, walaupun dia cop jakim tak tepi, tu warak dia panggil. Tambahlah ni syarikat yang bukan Islam. Memang syarikat ni orang bukan Islam yang buat, pekerja dia bukan Islam, tapi ramuan dia semua yang halal. Jakim bagi cop contoh. Halal makan harus. Orang warak, aku tak makan dah. Atau orang warak. Allah senang. Anak ni nak makan coklat, kena tengok coklat jenis apa, jenama apa. Orang pergi Langkawi beli coklat, saya pergi Langkawi tak beli coklat. Satu coklat tak beli. Tak apalah, jangan marah lah. Pergi Langkawi coklat ni, ada apa ni ni. Yang pertama, coklat tu banyak dari luar negara. Tak tahu iktiraf macam mana. Mungkin ada jakim mereka punya negara mereka lah, mereka punya ulama lah mereka. Mungkin ada, wallah alam, ataupun tak ada langsung. Kata langsung, dia lebih kepada syubhah. Siapa yang nak yakin dengan kita, kata halal. Siapa yang nak mengiktiraf, halal dia. Kerana kita faham-faham lah, orang bukan Islam ni coklat ni apa semua, mereka suka buh benda tu lah. Tak tahu lah sebab apa, mungkin dia lebih tahan dengan apa, wallah alam, mereka punya ni lah. Allah uji lah binatang yang Allah haramkan makan, tapi kegunaan dia banyak. Allah tak haram.
Mungkin orang kata, sebab apa khinzir ni haram kita makan. Kita orang Islam mukmin jawab apa? Dah Allah kata tak makan lah, tuan Allah. Ikut Allah, takkan nak ikut nafsu kita. Kenapa nak ikut orang kafir? Ikut Allah. Tu jawapan paling kuat sekali. Yang kedua, abang kata lesi kajiannya dia binatang yang tak elok, ada kuman ini dan sebagainya. Kalaupun kuman tu dihapuskan sekalipun, tetap tak makan. Kenapa? Allah bila tak bagi, tinggalkan. Walaupun semua orang kata baik, walaupun semua orang kata kalau pakai ni tahan makanan apa semua. Jadi kita pergi Langkawi, kita nak beli coklat kan, silakan beli. Tapi belilah yang mana yang kita rasa yakin saja, yang kita rasa okey-okey saja. Bukan semua kita ambil, pilih-pilih. Tak senang. Bukan semua yang tak alai tu, bukan semua tak elok, ada elok juga. Pilih-pilih lah. Orang kalau pilih Langkawi, beli coklat kita tengok, kena orang bagi kan coklat kita bilang Langkawi, kita tengok jugalah jenama apa. Kita pilih-pilih juga maksudnya. Jadi kita kalau nak bagi anak kita makan, bini kita makan, mesti kena cek syubhah ke haram ke. Dua tu dia ada tiga halal, syubhah, haram. Yang halal dan thayyiban dia panggil. Halal lagi baik, orang beriman buat, produk dia pun bagus apa semua. Yang kedua dia panggil syubhah. Syubhah ni di antara dua, boleh makan tau, itu panggil syubhah. Sudah. Coklat tak boleh makan lah. Coklat tak boleh makan. Coklat yang ada halal boleh makan. Okey. Jaki minta halal makan lah, tak ada masalah apa lah. Dia teringin buat macam mana. Okey. Buat macam sana. Dan coklat yang Jakim bagi halal tu pun ada coklat yang luar negara apa dah. Ada, bukan semua kita punya. Kita buat, bukan Malaysia buat. Ada jenama-jenama yang luar negara punya. Dash Lady Nestle bukan kita punya. Cuma kilang dia mungkin ada di Malaysia lah. Mungkin dah dikaji oleh Jakim dan sebagainya. Okey, makan saja maksudnya. Kecuali kita nak warak apa semua, kita tengok-tengok jugalah. Ada isu-isu tu kita tak mahu. Cadbury tu ada isu. Isu ada lemak tu. Lepas tu kata tak ada pula. Itu syubhah dia panggil. Kenapa? Ada kata tak? Ada kata tak? Syubhah. Mana-mana makanan yang kita rasa macam tu, boleh makan tak? Syubhah tu. Syubhah. Hukum syubhah dah. Walaupun lepas tu yakin. Walaupun lepas tu tak apalah, baik lah. Dah syubhah dah. Buat sana. Itu makanan syubhah. Jangan bagi anak makan. Burger ke, sosis ke, nak bagi anak makan, tengok yang Muslim punya buat. Tu Ramli tu dah, bukan nak kempen. Tapi kita nak abang makanan bagus. Tak kira Ramli ke Ismail ke asal ke nama jenama tu, beli dah lah. Nama dia Khairul ke contoh. Fidah saya tak kira nama jenama beli. Dah Ramli tu, burger Ramli tu memang orang Islam punya. Baru ni saya tengok Facebook, ada orang temu ramah dia. Dia tak tua sangat, dia umur dia lebih kurang 50 lebih tengok. Ramli tu kan, Ramli bin, saya ingat dah tak apa bin dia tu. Dia awal jual aku tu lah, jual macam kedai lah, gerai lah. Lama naik, dia buat pinjaman apa semua, cerita tu buat pinjaman duit apa semua. Akhirnya jadi macam gelang. Keluarkan dia panggil apa, yang top lah, dia antara yang top lah dalam buat burger apa semua ni. Kalau nak makan sangat, beli yang maksudnya yang Ramli tu. Ataupun yang orang Islam pun banyak yang buat dah. Beli saja. Aiskrim tengok. Nak bagi nak makan ni, anak semua nak aiskrim, semua dia nak. Tengoklah aiskrim ni tak boleh, ni aiskrim tak boleh. Aiskrim ni boleh, aiskrim ni tak boleh. Lagu tu anak kita akan tumbuh dengan soleh dan soleh. Kerana setiap makanan ni dia akan jadi darah daging. Kalau anak makan benda yang haram, keluarlah panggil haram. Panggil haram ni apa? Dahaka pada mak ayah haram. Tak semayang haram. Allah SWT. Bergaduh dengan kawan haram. Maki orang haram. Mana-mana anak yang banyak makan yang haram, panggil dia pun banyak haram. Tu saja cerita dia. Ini bukan kasar, ini hukum dia panggil. Semua orang Kedah lah dia kata haram haram ni maksudnya kasar lah. Haram ni hukum. Dia bukan ada cerita, bukan dia maki apa. Dia bukan makian, haram ni bukan makian, haram ni hukum. Jadi Allah SWT. Dan kalau anak kita pula dia makan benda yang syubhah, keluar juga dia panggil sifat-sifat yang banyak yang syubhah. Allah SWT. Nak baik nak jahat, nak baik nak jahat, tak elok lah maksudnya. Kalau ikut Imam Ghazali lagi berat. Dalam kitab Sirrus Salikin ada sebut, dia syarah ataupun dia syarah sikit dan dia terjemah pada Ihya Ulumuddin. Sirrus Salikin ni mengaji dengan Tunku Rifai tu, Tunku Rifai baca. Kata Imam Ghazali, siapa makan makanan syubhah, Allah tolak ibadat dan amal dia. Allah tolak ibadat dan juga doa dia. Doa tak kabul, amal Allah tak terima. Syubhah, haram memang confirm tak terima.
Berdasarkan hadis, Rasulullah tengok ada seorang orang tua, baju dah nampak macam lusuh tua, rambut berdebu. Dia nangis berdoa, ya Allah, ya Rabb, saya menangis doa nangis. Kata Rasulullah, lama dari ibadah, sampai tua ni ibadah ni, tapi Allah belum terima amal dia dan Allah belum terima doa dia. Kenapa? Maka mana Allah nak terima? Kata Rasulullah, pakaian yang haram, makanan yang haram, Allah tak terima. Allah tak terima. Syubhah pun tak terima, haram lagi tak terima lah. Tukar pandangan Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali kata cara untuk membersihkan makanan haram dan juga syubhah dalam badan kita dengan cara istighfar, minta ampun pada Allah. Istighfar akan bersih darah daging kita. Anak-anak yang kita bagi makan syubhah haram banyak sangat, suruh dia istighfar, minta ampun pada Allah. Dan kita sekali mak ayah ni akan bersih darah daging anak kita. Kalau anak yang belum balik, kita lah yang minta ampun pada Allah, istighfar banyak-banyak, niat untuk anak tu, makan anak salah tu. Anak walaupun tak haram dia makan benda haram, tapi darah daging dia tu dia haram, tumbuh dengan yang haram dia panggil. Dia tak berdosa. Anak kita minum arak tak berdosa. Itu contoh lah. Hak dosa tu mak bapak yang bagi arak tu, ataupun mak bapak dia tak tahu, mak bapak tak ada dosa lah. Dia balik dia tengok dia pening jalan tu, hampir mana ni anak, dia tengok bawa arak. Kita tak berdosa, dia tak berdosa. Orang yang bagi tu berdosa, kecuali mak yang galakkan ataupun bagi. Tetapi masalahnya anak ni dia sedang tumbuh dalam keadaan makanan dan minuman haram. Susah nak baiklah bahasa dia. Okey ya. Jadi kita buat apa? Istighfar, minta ampun, ya Allah ampunkanlah dosa aku, coklat sebelum ni aku tak peduli. Minta ampun bukan setakat kita ni tengok yang haram, cakap yang haram saja. Minta ampun sebab makan syubhah, makan yang haram. Dua-dua tu Rasulullah suruh tinggal. Minta ampun, astagfirullah. Niat juga ni untuk anak aku, minta ampun juga. Aku bagi makan anak aku tak betul, aku minta ampun ya Allah. Salah aku dengan anak aku ni. Maka anak kita akan bersih, kita akan bersih. Akan tumbuh dia orang baik. Nah, punca tu saja budak-budak dari kawai ni makan tak betul. Tu saja. Hal lain tu taklah sangat. Makanan tu masalah. Makanan sangat masalah. Minuman pun macam-macam dah ni. Yak tin, yak gas. Yak gas tu kena tinggal lah tu. Yak gas ni bukan bagus pun. Tinggal lah. Mana-mana tak elok ni tinggal. Makan yang halal, makan yang khasiat saja. Jangan halal-halal lah, tak khasiat pula. Kopok-kopok yang ada bahan kimia, tolaklah tepi. Yang gas tolaklah tepi. Coca-Cola apa semua tolak tepi. Dan apa-apa lagi lah. Saya syarikat tu sama saya pula dah cakap macam ni. Semualah kita cakap umum saja. Kalau ikut Pak Sumit, yang kotak boleh minum. Kalau ikut Pak Sumit, mana-mana makanan atau minuman yang tulis bahasa hak lain tu, bahasa hak ni lah, bukan Melayu, hak bahasa lain tu lah, sebut pemarah lain, tulisan lain melengkoi-lengkoi sikit lah macam tu. Itu macam sikit tu lah. Tak boleh makan dengan Pak Sumit, tak elok. Kalau Pak Sumit lah. Allah senang. Tak apalah, kita pilih maksudnya makanan ni pilih. Rempah-rempah tu pilih. Takkan duk babas lagi kot. Ngaji sampai 10 tahun 15 tahun duk babas lagi. Okey. Terutama yang menega tu. Dosa duk kira murah. Toyo kicap ni kalau aku beli kat bukan Islam ni murah lah. Ambil bandel tu lah. Ayam bandel lah. Nanti nak jawab dekat Allah tu. Yang tu yang berat tu. Memang duit sikit keluar. Hak berat sana akhirat. Duit yang keluar ringan sebab murah produk yang kita beli pada orang yang bandel-bandel macam tu, yang tak ada halal, yang bukan Islam. Yang berat sana akhirat. Dah lah berniaga tak untung mana, sebab ada syubhat, ada haram, Allah akan bagi untung pun. Kalau untung duit banyak, jadi macam hilang duit, atau musibah banyak. Hidup tak tenteram sebab jual benda yang haram, benda yang tak halal. Tambah jetokan apa semua tu lagi-lagi lah. Hidup kita tak tenang. Bagi makan pula, tipu pula orang, kata ni main kedai saya semua produk bagus. Tipu orang, jamu atau masak yang syubhah atau yang haram, bagi orang makan. Alasan murah. Jaga-jaga. Allah senang amat. Kena warak sikit. Biarlah berkeluar mahal sikit. Mana kita nak pilih? Ini coklat orang Islam buat, harga RM10. Ini bukan Islam dan ada syubhah sikit, macam ada produk lah, tak ada cuak halal macam tu, tapi sedap. Harga dia apa? RM5. Nak beli yang mana? RM10 RM5. RM10 Kerana kalau kita makan yang syubhah, kalau kita makan yang halal, yang Allah suruh ni, murah rezeki. Walaupun belanja RM10, Allah tambah RM100. Kerana berdasarkan ayat Quran, Allah kata siapa bertakwa, aku jadi bagi jalan keluar, dan juga rezeki tak ada sangka-sangka. Orang Melayu lah ni berniaga sebab apa tak maju, kadang-kadang
niaga tak jujur, tak amanah. Duk kira murah nak beli bahan, rupanya bahan tu bukan Islam yang buat ataupun yang syubhah. Janji dia kata murah, aku biasa ambil lah kat dia ni. Tambah dia main tang pula di kedai lagi ambil. Niaga tak tahu mana. Tak tahu mana apa niaga. Anak problem kadang-kadang. Pening ke hidup. Lah produk bagi betul-betul Muslim. BMF, Buy Muslim First. Itu yang kita kena buat. Itulah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila main Madinah ada pasar Yahudi. Apa Nabi buat? Produk Muslim BMF. Nabi pergi buka satu pasar baru orang Islamnya. Dan hak orang Islamnya Rasulullah beritahu ini kita punya halal, murah sikit. Orang Melayu ni macam tolonglah sama orang Islam. Akhirnya orang bakat pergi beli di pasar orang Islam. Pasar Yahudi yang macam riba ada mahal apa semua, akhirnya tutup. Kenapa? Majunya pasar Rasulullah SAW. Kita lah ni tak mau buka kita, ada tergantung lah ni. Padahal mampu tu. Akhirnya hak Muslim keluar produk ni makin turun, makin jatuh. Kenapa? Muslim sendiri tak bantu pasar Muslim. Itu salah sunnah Nabi SAW. Kita salah menyalahi sunnah tu. Tak ikut Rasulullah tu. Kadang pakai pergi main jemaah di masjid ikut Rasulullah lah. Makanan tak ikut Rasulullah. Mana boleh tu? Pak makanan lagi bahaya, Allah tak terima semayang. Semayang di rumah makan tak syubhah tak ada, Allah terima. Walaupun semayang di masjid haram sekali, Masjid Nabawi sini semayang, makanan syubhah, Allah tak terima semayang. Mana penting lah ni? Makanan. Dia ni semayang di rumah, makanan semua halal. Seorang lagi tak tinggal pergi masjid, dia yang sampai hitam, dia yang sampai luka semayang, tapi makanan dia syubhah haram, Allah tak terima. Dia kata mana boleh Allah tak terima, aku semayang banyak lah ni. Hang tak ikut Allah, Allah nak terima macam mana? Ikut Allah lah. Dia petikai Allah, dia tak mahu ikut Allah. Ikut Allah. Ikut Allah apa? Makan yang halal lagi baik. Sampai Allah perintahkan Rasul ataupun Nabi ni makan yang baik. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makan yang baik-baik saja wahai Rasulullah, wahai Muhammad, dan amal soleh lah. Macam tu Allah perintah. Allah cerita bab makan pada Nabi Muhammad. Kita cerita bab semayang, makan tak cerita. Akhirnya semayang tak diterima oleh Allah SWT. Makan yang halal tu. Tak apalah kita makan ni tak sedap sikit, yang orang Islam produk Muslim, tapi halal tu yang penting. Hidup ni nak cari yang halal, bukan nak cari yang sedap. Kalau nak cari yang sedap, Allah senang amat. Pergi makan nak tu, hak pendek, bau pendek panggang tengok sedap tu. Dah nak cari sedap, tak sanggup pula nak makan. Kita makan yang halal, bukan makan yang sedap. InsyaAllah kalau makan yang halal ni adalah sedap dia tu, nikmat dia tu ada, Allah bagilah nikmat dia. Penyakit pun tak dapat. Lah penyakit, orang dapat banyak penyakit kadang makan syubhah banyak, makan haram banyak, Allah kifarah atas badan tu. Macam kita ni guna, dia panggil apa, harta kita untuk maksiat. Harta tu problem, Allah akan timpakan musibah. Guna badan untuk maksiat pada Allah. Maksiat badan ni apa? Mata, tangan apa semua, termasuk maksiat perut atau maksiat makan benda yang haram dan syubhah. Maksiat juga. Benda yang haram lah, benda yang haram syubhah. Benda yang haram itu maksiat kepada Allah SWT. Dia makan benda yang haram, jaga-jaga makan benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Nabi sebut dalam hadis, mana-mana makanan yang tumbuh daripada dia panggil mana-mana daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, fannaru aula bih, neraka yang lebih utama untuk masuk. Siapa nak masuk neraka mudah, makan yang haram saja, masuk neraka mudah. Dan syubhah berbahaya, kerana syubhah dia lebih dekat pada yang haram. Halal lagi baik saja. Tolonglah orang Islam berniaga tu. Kopi orang Islam, toyo orang Islam, kicap orang Islam, samalah kicap toyo tu. Sos orang Islam, rempah-rempah orang Islam, rempah gulai, rempah sup, rempah semua orang Islam. Muslim, produk Muslim. Ayam, produk Muslim. Asas-asas semua produk Muslim. Hak ikan apa semua tak apalah, itu tak kena sembelih apa semua. Semua kena jaga satu pula, ikan lah ni ada yang mereka buah ayam mayat. Nak bagi nampak merelit, nampak macam segang. Yang kedua, ada ikan-ikan yang mereka buah ubat sangat kuat, 2-3 bulan nampak fresh lagi. Makan mudarat sakit juga. Yang tu pun kena tengok juga maksudnya. Yang tu halal-halal dah. Penyakit pula, benda-benda yang tak elok pula yang masuk dalam badan kita. Maka jaga sesungguh makanan. Sebab tu Rasulullah sebutlah hadis, susah sangat kamu nak jumpa peniaga yang jujur nanti di akhir zaman, sehingga orang akan kata, kalau nak beli ikan ke buah ke, beli kat orang yang duduk di bawah pokok sekian. Maksudnya apa? Akhir zaman ada 10 orang jual ikan, mungkin seorang saya boleh percaya, dan kita akan habang ke orang. Habang apa? Hang nak beli ikan, jangan beli kat semua orang. Beli kat duduk bawah pokok tu, beli kat duduk yang bawah tiang tu, beli yang duduk dekat nombor meja sekian.
Rasulullah kata akan sampai zaman tu. Zaman peniaga tak jujur. Peniaga banyak buah benda syubhah, benda haram, peniaga. Buah benda ubat, buah benda itu, buah benda ni. Janji laku, orang sakit hang punya pasal. Kata Pak Sultan, hidup mampu hang punya pasal. Mana boleh tu? Itu banyak bahasa kasar lah, bahasa Kedah lah. Orang kaya jangan terasa hati. Okey. Depa kira untung. Sampai akhir zaman kata Rasulullah, kalau orang tu nak beli makanan, nak beli apa-apa produk, nak beli apa saja, daripada orang berniaga ni, dia kata apa? Pergi beli kat orang tu saja nah, orang lain jangan. Zaman Rasulullah 10 orang jual ikan contoh, 10 boleh beli, 10 tu boleh beli. Beli kat ni 1 kilo, beli kat ni orang ni 1 kilo, beli kat orang ni 1 kilo, beli orang ni 1 kilo, contohlah 10 orang ni 10 kilo. Tak ada masalah apa? Jujur semua, takut pada Allah. Sayyidina Umar kalau pergi pasar, dia bawa rotan. Mana-mana orang yang gandum dia bawah basah, atas nampak macam elok, bawah basah. Macam kita lah, rambutan atas elok, bawah buruk. Sayyidina Umar bawa kelang rotan, dia tiba belakang. Jangan buat macam ni, tak boleh. Kalau lah Perdana Menteri kita tugaskan bandaran-bandaran ni, maksudnya ada kuasa pergi rotan tengah belakang, dia patau. Dia panggil apa? Meniaga tak betul. Oh, rambutan bawah tak elok no. Bawa kelang rotan, pergi belakang terus. Tak berani dia. Tapi masalah lah yang meniaga tu pun orang yang baik-baik agak, Tok Tomoy, Tok Silat payah lah. Dia pakai pok je, payah lebih lah. Yang halal-halal, yang tak halal nak buat baby. Masing-masing jawab nanti dengan Allah. Kita beli saja yang mana kita yakin. Yang kita rasa boleh beli sudah. Masing-masing lah akhir zaman. Okey ya. Dan Sayyidina Umar tak bagi orang masuk pasar atau mall lah zaman kita sebelum dia sebelum dia mengaji, ataupun Sayyidina Umar tidak bagi orang masuk pasar-pasar, mall-mall untuk berniaga selagi mana dia belum selesai mengaji ilmu fardu ain. Fardu ain. Tambah fiqh bab muamalat. Cerita tentang hukum jual beli, riba jadi macam mana. Wajib tu Sayyidina Umar wajibkan semua ngaji. Ada ilmu lah baru berniaga. Zaman kita ada duit berniaga, walaupun tak ngaji langsung. Mayang pun tak berniaga. Zaman Sayyidina Umar ngaji berniaga. Sebab berniaga kena perlukan ilmu. Bukan ilmu modal apa-apa semua tak. Hukum hakam Allah, hukum hakam Allah, hukum agama Allah, belajar. Allah SWT. Jadi Allah SWT. Kadang-kadang kita beli contoh buku ke apa yang tu, dia panggil apa, dia tak bagi buka plastik. Kalau ikut hukum kena buka plastik, kena buka. Itu hak kita sebagai pembeli, buka. Kita ngaji, kita Yaqutun Nafis sudah bercerita bab tu. Dia tak mau bagi buka, dia kata kita tengok dalam bawah, kena buka tu plastik tu. Biar dia marah habis. Katanya saya buka tengok apa dalam tu. Cukup muka surat dah apa tak? Buka tengok, kita beli, kita puas hati, kita beli. Bukan tengok kulit, dia kita beli. Tadi buka plastik. Tak kenal ni kau tu. Macam tu Okey. Tambah orang yang berniaga, gambar lain dalam Shopee, sampai lain. Itu haram tu kalau dalam hukum. Mesti syarat dia kena sama gambar. Yang kita bersetuju, baru sah jual beli tu. Gambar lain yang sampai lain, haram. Itu kena belajar tu apa tu. Kalau gambar macam tu mesti kena, jangan edit apa, mesti kena sebiji. Contoh kita nak beli contoh satu produk lah kan, contoh almari kita nak beli, mesti abang saiz berapa, tangkap gambar memang betul-betul tak ada edit apa. Bukan bagi nampak macam mengelit apa semua. Dia main Allah tak mengelit. Masalah. Dia tangkap macam banyak pintu, dia edit main-main 2 pintu kan contoh. Tak boleh. Itu kena belajar tu. Hak Shopee kena pergi belajar hukum agama Allah, fardu ain. Hak ngajar di pasar-pasar kena belajar. Hak ngajar niaga online pun kena pergi belajar. Cari tok guru ngajar. Barulah berniaga halal, dapat rezeki yang halal. Tidak haram, syubhat banyak-banyak. Tak reti hukum maksudnya. Okey jadi kata Imam Haddad, cari benda yang halal ni payahlah zaman kita, payah. Siapa yang rezeki banyak, duit banyak, mampu ke dia, kata Imam Haddad, macam mana dia nak mampu tu, nak tahan diri dia, nak beli hanya yang halal. Nak halal tu sedikit. Duit banyak nak kena beli sikit ya. Dah mampu tahan ke? Duit banyak mesti nak beli banyak. Tapi Imam Haddad kata beli sikit dah. Seolah duit kita banyak, kita boleh pergi makan kedai selama 30 hari. 30 kedai tom yam kita boleh pergi dalam 30 hari tu. Tapi kalau orang yang warak, orang yang zuhud, macam mana? 30 hari boleh makan tom yam. Tapi kedai-kedai tom yam yang betul-betul aku yakin saja. Walaupun duit banyak, duit haling simpan sama infak saja. Dia tak akan jadi macam, oi mana boleh, mesti aku kena belanja, duit aku banyak. Semua kedai aku boleh makan sebab aku ada duit. Mana hotel aku tak masuk, semua hotel aku masuk. Mana pusat pelancongan aku, tapi mana semua aku tak boleh. Bukan semua boleh pergi. Kata Imam Haddad. Kalau orang tak mampu, dia akan belanja semua. Kalau orang yang mampu, ada kekuatan, ada iman, ada agama, dia belanja yang sekadar halal saja. Syubhat haram tak ambil dah. Tetapi halal tu sedikit zaman kita, kata Imam Haddad. Zaman Imam Haddad lah, zaman kita lagi teruk lah.
halal tu sedikit. Okey ya. Syubhat tu banyak. Haram tu banyak. Okey ya. Kata Al-Habib Alwi, kata Al-Habib Alwi bin Syihab, makanlah kamu apa saja makanan yang ada di Kota Tarim. Tetapi apabila Kota Tarim ini masuk makanan syubhah, maka ketahuilah itu tanda alamat akhir zaman, alamat kiamat. Dan lah ni Tarim dah mula masuk makanan syubhah. Di antaranya ayam daripada Brazil. Ulama Habib tak bagi makan ayam daripada Brazil. Ayam daripada Brazil siapa sembelih? Tak tahu. Brazil ni bukan majoriti Islam. Dan ayam daripada Brazil ni bukan seluruh dunia, tak salah saya. Dia punya ekspor seluruh dunia. Malaysia ada ke ayam Brazil? Kalau kita duduk sana tengok ayam Brazil, tak makan dah. Habib kata, oh ni kedai ni ayam Brazil ni. Susah pi. Tapi Allah SWT. Kalau hukum fiqahnya, Zuhair tengok sembelih apa semua, mungkin dia tulis Muslim punya sembelih, cukup halal lah. Tu dari segi fiqah lah. Fiqah ni panggil hukum macam tu saja. Sudah. Kena warak apa semua, check dulu syarikat mana, orang Muslim sembelih ke apa semua. Pergi tengok di market sana, hak warak. Hak jujur tak jujur ni, hak urus ayam ni. Tu warak dia panggil. Sana kalau ayam mahalli dia panggil. Dujash mahalli dia panggil ya. Kalau bahasa Arab dia. Dujash mahalli tu ataupun duyai lah. Duyai ni bahasa kampung Tarim lah. Dia panggil ya tu, ja tu jadi ya. Kalau siraj dalam bahasa Tarim jadi serai lah. Tu duduk Tarim pertama kali kita beli motor, lampu dia buka siang hari. Motor sana lain sikit. Dia kena tutup, ada tempat tutup lampu tu. Kita di Malaysia tapi tak tutup lah, kita buka siang. Ada seorang budak kita lalu, dia tengah main bola semua, dia kata, duyai lah dah. Serai kata, serai ni apa? Lampu. Kalau kita serai tu serai makan. Bahasa Arab sebenar yang fusha, siraj lampu. Ya jadi ja jadi serai. Serai. Pening kita serai. Aku mana beli serai pun. Sana serai banyak lah, dia tanam serai. Tanya kawan, serai tu apa? Serai. Dia siraj. Oh siraj. Bu kawan cerita ni ya macam ni, dia bertukang semua. Qaf jadi qa jadi ga. Gul. Kita qul lah. Gul. Qala jadi gala. Gala Allah. Yang tadi apa? Dia bertukang juga orang Tarim. Kalau zawjah jadi zawai. Zawiyah. Orang tadi mula kampung-kampung tanya kita, zawiyah fil bait. Allah SWT. Zawiyah maksudnya zawjah. Zawiyah. Ya tu dia ja, dia tukang ya semua. Dan kias daripada mana-mana lagi bahasa yang lain. Okey ya. Kalau jaa yajiu. Allah SWT. Kalau jaa telah datang seorang lelaki lah. Yaji'u maksudnya akan datang. Maksudnya akan mai lah. Dia panggil mudhari'. Ini madhi. Kalau kita tanya kawan kita, fin ustaz, aina jadi fin. Allah SWT. Aina, alif tu tukang jadi fa, fin. Ataupun alif tu tukang jadi waw, jadi when. Bahasa Arab kalau mana dia panggil apa? Bahasa English. Kalau when tu apa? When. Bila. Kalau bahasa Arab di Tarim, bahasa kampung ni when. When ni maksudnya mana? Di mana? Di mana lah. Bahasa English when tu apa? Bila. When, fin, itu aina dia panggil. Kalau bahasa Arab usah aina. Aina al-ustad. Mana dia ustad? Kat sana when ustad. Fin ustad. Fin. Kita tanya when ustad atau fin ustad. Allah SWT. Dia akan jawab apa? Bayi. Allah SWT. Bayi. Maksudnya apa? Ja tukang ya. Yaji tu jadi yai. Bayi. Yai. Dan fa dia tukang jadi ba. Contoh kita Allah SWT. Macam mana tu? Allah SWT. Sana saufa yadhhabu. Kalau saufa ni mesti lambat lagi lah. Kalau cepat je lah fa. Sa lah, sin lah.
Saya zahab maksudnya nak pindah ni. Dan maksudnya waktu yang dah dekat dah. Saufa maksudnya lambat lagi. Allah senang. Saya zaharu, dekat dah nak keluar dah. Dekat dah nak zahir dah. Kalau saufa yazharu, mengaji bahasa Arab lah petang ni. Nanti kita buka kisah bahasa Arab, insya-Allah. Tak ada lagi nak buka pun. Saufa yazharu maksudnya lambat lagi tu. Nanti tu. Saufa ta'lamun, nanti lambat lagi akhirat tu kamu akan tahu lah nanti. Allah senang. Tu saufa lambat lagi. Kalau sin saja ditambah sin saja di depan, dekat dah tu. Saya zaharu, saya alamun, sikit masa lagi mereka akan tahu. Sikit masa lagi. Allah senang. Jadi tapi kota tarim sin tu ditukar dengan ba. Sayaji jadi macam mana? Bayi Fi'il Nusal, bayi. Betul lah. Bayi. Bercakap pula cepat. Satu minta maaf lah, banyak lah orang komplain kita ni cakap cepat. Buat macam mana kita ngaji sana? Habib Kazim baru sampai. Alhamdulillah dapat mesej dia, Habib Kazim baru sampai. Kita ngaji Habib Kazim sana. Kalau nanti kita pergi jumpa Habib Kazim, kita jemput je mai ke Kedah lah. Kalau Habib boleh mai, singgah Kedah insya-Allah. Habib Kazim baru sampai alhamdulillah di Malaysia. Habib Kazim dah Malaysia lah ni. Dia dakwah di sini. InsyaAllah nanti kita tanya Habib, nombor Habib ada, alhamdulillah. Kita kena guruk dengan Habib. Tanya Habib, kukuk Habib mai Kedah, kita bawa mai sini lah. Mai Sat, Habib Kazim. Habib Kazim tengok, orang Hadramut cakap cepat. Saya tanya sendiri ke ustaz saya, yang orang Arab sana lah, orang Yaman, dia bukan daripada orang Hadramut. Dia orang daripada luar, daripada atas sana lah lagi. Kalau kita utara selatan lah. Dia kata Hadramut ni cakap cepat, kami belah sana cakap pelan-pelan. Dia punya Arab Hadramut ataupun Tarim ni cakap cepat. Habib-habib tu banyak cakap cepat. Tak senang. Jadi macam mana dia punya adat dia, kebiasaan dia macam tu lah. Kita tertiru sikit lah. Jadi Allah masa senang amat. Cerita apa tu? Cerita bahasa Arab ni? Cerita abang apa tu? Cerita lembu motor tu? Tak tahu sebab apa lembu motor tu. Tak ingat lah sebab apa, tak apalah. Ya, lain kali lah. Ya Allah senang amat. Kata Imam Haddad, payahlah cari halal. Sikit lagi kita dah lewat dah. Fasal bau, dan kata Imam, maka semuanya bagi Allah dan semuanya dan fa innallahi wa inna ilaihi raji'un. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini, kata kami ini milik Allah dan kepadanya lah Allah senang amat ilaihi raji'un. Kepadanya kami akan kembali. Maksudnya kata Imam Haddad, zamanlah banyaklah nak susahlah nak cari benda yang halal ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam tu lah. Kalau musibah ni musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak sebut pasal Habib Alwi tadi lah, dia kata pasal syubah tu lah. Tarim lah. Jadi Allah senang amat. Nak cerita pasal ayam, dia panggil dujas jadi duyai. Cerita pasal ayam syubhat Brazil apa semua tadi lah. Ya Allah senang amat. Kata Imam Haddad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kalau musibah apa berlaku, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih lagi sunat waktu mana dengar orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu termasuk musibah, dia panggil musibah kematian, ujian kematian. Dia panggil ujian lah kalau bahasa Malaysia, ujian. Bahasa Arab musibah. Ataupun apa saja musibah, Allah senang. Keluar daripada rumah, tayar pencet, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan maki motor tu, sebut semua milik Allah, kepada Allah kembali. Ini milik Allah ni semua ni, nikmat Allah semua ni. Allah ambil balik nikmat tayar ni, ada panggil apa, elok tadi ni satu nikmat Allah. Allah ambil balik nikmat yang elok tu, pergi buat baru. Allah bagi lagi insya-Allah. Apa saya yang hilang, apa saya yang Allah ambil, atau apa saya musibah, benda yang kita tak ingini berlaku dalam hidup kita, tak sukalah. Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akan tambah yang lebih baik lagi, atau Allah akan beri yang lebih baik. Doa selepas tu, doa, ya Allah tukarkanlah musibah ni kepada yang lebih baik lagi. Allah tambah, Allah akan tukar. Itu kalau tengok musibah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fasal baru berkenaan tawakal, insya-Allah kita sambung esok. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Allahumma inna billahi. Asmanallahu wa rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin.